Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahri Abdul Rahman, mahu berkongsi dengan saudara-saudari semua tentang seandainya ini adalah Ramadan terakhir. Apakah agaknya kisah sirah berkenaan Ramadan yang paling menyentuh hati saya? Perang Badar bukan hanya kisah sejarah. Perang Badar yang terjadi dalam bulan Ramadan mengajar saya kadang keputusan yang perlu dibuat adalah keputusan yang tidak popular di mata orang lain. Tetapi itu yang terbaik untuk kita dan agama. Perang Badar, para sahabat pada awalnya perlu pergi kepada kafilah Abu Sufyan yang sangat menguntungkan, ya, ada banyak wang ringgit sedang dibawa daripada unta-unta Abu Sufyan. Saudara-saudari boleh bacalah, ya, sirah berkenaan. Tetapi di saat akhir, Rasulullah mengubah keputusan. Pada awalnya Abu Sufyan tiba-tiba ad hoc mengejut Abu Jahal. Para sahabat sangat membenci dalam hati. Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sangat tidak suka dengan keputusan mengejut yang Nabi buat, iaitulah tak jadi pergi pada Abu Sufyan, tetapi kita akan berhadapan dengan Abu Jahal dan 1,000 bala tentera kafir lengkap bersenjata. Para sahabat memang ada sebab untuk tidak suka dengan keputusan itu. Pertama, kerana mereka tidak benar-benar bersedia untuk berperang. Mindset mereka hanyalah ambush, bukan berperang. Ambush hanya 20-30 orang, jumlah mereka 313, dan bukannya berdepan dengan 1,000 orang. Lepas tu pula, ini baru tahun-tahun pertama umat Islam nak belajar berpuasa. Tiba-tiba nak kena berperang. Apatah lagi dari sudut persiapan senjata. Pendek kata, Perang Badar adalah keputusan yang pada awalnya tidak selesa bagi para sahabat. Tetapi bila kita buat keputusan, walaupun tidak popular di pandangan keluarga, di pandangan pasangan kita barangkali, tetapi bila kita buat kerana Allah, kerana Islam, tengok apa kesudahan Perang Badar. Sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh para sahabat, di mana Allah kurniakan kemenangan, walaupun jumlah berat sebelah, jumlah sangat kerdil, dan Allah hancurkan mereka yang kafir. Juga tidak disangka-sangka para sahabat, orang yang paling gangster di Makkah, Abu Jahal, mati dalam perang tersebut dipukul oleh para malaikat. Subhanallah. Jadi cerita ni sangat menyentuh hati saya, khususnya bila kita membaca suratul Anfal dalam bulan Ramadan. Kita akan faham macam mana Perang Badar dilukis oleh surah berkenaan. Siapa tokoh sejarah Islam yang paling saya kagumi? Sebenarnya Muhammad Al-Fatih. Kebetulan saya mengkaji tokoh kerajaan Osmaniyah ini lebih kurang 15 tahun lepas. Dan saya menulis buku pun. Saya ada 15 buah buku sekarang. Buku yang pertama adalah Kuasa Kepemimpinan Al-Fatih. Kenapa tokoh ini? Sebab tokoh ni mengajar umat Islam tak cukup dengan hanya berdoa dan bersemangat untuk menawan Konstantinopel, tetapi juga kena fokus kepada membina keilmuan, penyelidikan yang mendalam, sains ketenteraan dan persiapan pasukan yang kuat bersama dengan para ulama. Pendek kata, ya, kalau dalam situasi hari ini, kisah tokoh ini boleh kita bawa dalam konteks Palestin. Kita tak boleh sekadar berdoa dan mengharapkan keajaiban turun daripada langit. Umat Islam khususnya dalam bulan Ramadan kena buat sesuatu. Ya, kena selongkar, kena teroka ilmu. Quran yang kita baca ni, kalau kita faham dengan mendalam, dia akan menyebabkan kita ni cinta pada ilmu, pelbagai jenis ilmu. Jadi cuba teroka pelbagai jenis ilmu, kerana dengan ilmu sahaja Muhammad Al-Fatih dapat menawan Konstantinopel selepas berdoa dan bertawakal. Tahukah anda Muhammad Al-Fatih menguasai 6 bahasa? Tahukah anda Muhammad Al-Fatih membuat kajian hampir 2 minggu dengan berada dalam kota Konstantinopel? So, saya anggap tokoh ini bukan hanya tokoh sejarah, tetapi tokoh yang
mengajar kita dan memandu kita tentang masa depan. Apakah nasihat yang boleh diberikan kepada yang agak nervous untuk menghadapi Ramadan? Peganglah pada prinsip berikut. Susah ya untuk melakukan kebaikan apabila kita sudah membiasakan diri mengikut hawa nafsu. Susah untuk meninggalkan keburukan bila kita telah biasa mengikuti hawa nafsu. Ramadan datang mengajar kita untuk meninggalkan makan minum. Dan sebenarnya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berlapar dan berdahaga tetapi tidak boleh meninggalkan perkataan-perkataan dusta dan mengumpat, memfitnah, Allah tidak berhajat daripada dia meninggalkan makan minum. Artinya apa? Ramadan ini datang bukan semata-mata untuk kita tidak makan, tidak minum. Itu bukan objektif utama. Objektif utama adalah la'allakum tattaqun, iaitulah kamu meninggalkan hawa nafsu. Makan minum hanyalah simbolik kepada hawa nafsu. Apa yang dimahukan adalah semangat untuk tidak menyentuh atau mengambil apa yang dilarang Allah walaupun ia berada di hadapan mata anda. Pukul 6 petang, ada roti john dekat bazar, ada air jagung dekat bazar. Kita beli pukul 5, kita balik rumah sewa kita, tak ada orang pun. Jamah je lah, tak ada orang tengok pun. Tetapi aku tidak akan jamah walaupun dia ada depan mata kerana Allah. Pukul 6, kerana Allah aku tak akan jamah, tak ada orang tengok. Tahukah anda, semangat ni yang menjadi tujuan Ramadan datang, iaitulah rezeki depan mata seperti rasuah. Rezeki depan mata seperti wanita yang cantik, lelaki yang tampan, tidak ada pihak ketiga. Tetapi anda menjauhkan diri kerana Allah. Ini makna takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa anda tak jamah walaupun tak ada orang tengok? Kerana Allah. Itu makna Allahu Akbar. Allah lebih besar. Hawa nafsu kena kecil. Allah lebih besar. Hawa nafsu kena kecil. Tuntutan hawa nafsu kena kecilkan. Tuntutan Allah lebih besar. Jadi kita akan nervous bila kita memikirkan makan minum sahaja. Tetapi kita tak akan nervous kalau kita memikirkan hikmah yang Allah nak ajar untuk manfaat 11 bulan. Macam kita charge handset lah. Kita charge phone kita, takkanlah sampai 3-4 jam. Kita nak guna untuk 24 jam, tapi charge-nya hanyalah sejam 2 sahaja. So Ramadan ini hanya 30 hari. Kena ingat macam tu je. Sekejap je Ramadan ni. Hanya beberapa hari sahaja. Jangan duk nampak sebulan. Kena bagi tahu anak-anak, kena bagi tahu diri sekejap je. Dan tantah ni yang terakhir. So bila kita prinsip dan mindset macam tu, kita akan beranggapan setiap hari yang akan berlalu dalam Ramadan ini akan merugikan kita kalau kita tidak menjadi lebih baik daripada Ramadan sebelumnya ataupun hari-hari sebelumnya. So jangan fokus hanya pada cerita makan minum. Allah sebut Ramadan sebagai bulan Quran turun, bukan bulan makan minum ditinggalkan sahaja. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Tengok tu Allah letak KPI. KPI Ramadan, dan ingat ya, Allah hanya sebut Ramadan sekali je dalam Quran. Allah introduce Ramadan hanya sekali dalam Quran. Allah tak sebut Ramadan kali kedua, kali ketiga. Allah hanya sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Dan Allah kaitkan dengan Quran dan bukannya dengan makan minum. Artinya KPI paling utama yang kita kena nervous adalah kalau kita tak baca Quran. Itu yang kita kena nervous. Dan bukannya nervous kita pada alamak mampu ke nak tinggalkan makan minum sedangkan tak pernah puasa sunat. Ya. Kemudian yang seterusnya, apakah tips yang boleh saya sarankan untuk kita mendapat Ramadan yang paling diredai? Banyakkan berfikir dengan setiap yang anda lakukan atas nama sunnah dalam bulan Ramadan. Sebagai contoh, kita pukul 6 petang, kita sangat lapar dan dahaga. Fikir. Kenapa ya? Kenapa Allah nak aku lalu semua ni? Sebab mungkin Allah nak aku rasa apa yang orang Gaza rasa, susahnya nak dapatkan makanan.
Allah nak aku rasa adanya orang miskin yang berdekatan dengan aku yang masih tak dapat makan minum walaupun dah pukul 6 petang. Jadi ini mungkin hikmahnya. Okey, anda pula tarawih 20 rakaat, 8 rakaat. Fikir, kenapa kena banyak rakaat bulan Ramadan ni? Kenapa tak ada tarawih di luar bulan Ramadan? Fikir, sembang, tanya. Jadi Ramadan adalah bulan untuk kita banyak berfikir di sebalik amalan-amalan yang kita kerjakan. Barangkali Allah nak kita bercakap dengan dia lebih banyak daripada bulan lain. Itu makna tarawih. Kamu bercakap dengan aku, kamu dengar ucapan aku, kamu cuba faham apa yang aku nak sampaikan pada kamu dalam bulan Ramadan. Anda infak, ya, katakan 27 Ramadan ataupun 10 malam terakhir anda infak. Dengan infak yang tak pernah anda beri sebanyak itu. Ya, lepas Isyak anda infak kerana itu mungkin bermulanya malam Lailatul Qadar. Anda kena fikir, kenapa infak? Kenapa Allah nak aku buat infak sebanyak-banyaknya dalam bulan Ramadan? Sebab Allah Ta'ala nak ajar kita, ni yang saya maksudkan, berfikir dan berfikir. Harta yang kita ada bukan untuk kita simpan. Harta yang kita ada adalah untuk kita manfaatkan orang lain, bantu orang lain agar pahala kita berpanjangan walaupun dah mati. Ya. So pada setiap kekayaan yang saya ada, pada setiap harta dan pendapatan yang saya ada, saya mesti gunakan untuk empower, untuk membangunkan umat yang tidak ada kemampuan, miskin ataupun tak ada ilmu contohnya. So ini makna zakat. Ini falsafah zakat. Jadi saya sangat sarankan agar apa jua sunnah yang kita buat dalam bulan Ramadan, tafakkur, fikir betul-betul apa hikmah agaknya. Ya, jangan hanya buat tanpa penghayatan. Akhir sekali, apakah nasihat yang boleh saya berikan kepada seluruh umat Islam dalam bulan Ramadan ini? Kita kena benar-benar hidupkan semangat berjamaah. Tarawih tidak berlaku melainkan di rumah Allah. Tarawih ini berlaku apabila kita berada di masjid dan di surau. Kenapa agaknya Allah nak lihat kita lebih banyak berjamaah dalam bulan Ramadan berbanding bulan-bulan lain? Bulan-bulan lain mungkin kita berjamaah di masjid hari Jumaat sahaja. Tetapi dalam bulan Ramadan tiap-tiap malam adalah Jumaat. Betul kan? Kenapa kena kerap berjumaat dan berjamaah dalam bulan Ramadan? Sebab dengan cara bertarawih dan berjumaat pada setiap malam, anda akan kenal siapa yang sebelum ini anda tak pernah kenal. Anda akan nampak anak-anak yang buat bising tu yang sebelum ini tak pernah nampak di masjid. Anda akan nampak kanak-kanak bawa motor bising dan basikal yang mereka naiki itu yang sebelum ini anda tidak pernah nampak. Dan sebagai orang tua, sebagai orang dewasa ataupun orang yang ada pengalaman hidup yang lama, santuni mereka, kenal mereka. Kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Setiap kali kita tarawih kan, 2 rakaat. Cuba berada di posisi berbeza. Kalau boleh ya, ini tips. Setiap kali tarawih, sambung 2 rakaat, cuba berada di tempat berbeza-beza. Supaya bila kita bagi salam, orang lain pula aku kenal. Orang lain pula aku kenal. Ingat, mungkin orang belah kanan dan belah kiri anda, orang akan menyelamatkan anda. Satu hari nanti ketika anda menderita ataupun sakit di mana-mana, anda tak tahu Allah atur anda berada di sebelah siapa. Jadi manfaatkan setiap Ramadan dan tolong anggap ia adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Dengan cara fikir begitu, kita akan benar-benar produktif dan menggunakan setiap detik dalam bulan Ramadan 30 hari insya-Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qalbi